Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para penonton, ibu ayah, pakcik makcik, sahabat-sahabat dan siapa-siapa saja yang menonton live kita pada malam ini, seperti mana yang kita janjikan, pada malam ni kita akan sambung ulang kaji tajwid kita. Bukan kuliah, ni ulang kaji tajwid kita. Sambungan daripada pembacaan kitab perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Syatibiyah, yang mana karangan Dr. Surul Syahbuddin An-Nadwi. Ataupun apa-apa saja kitab tajwid yang ibu ayah yang gunakan kat rumah boleh buat sebagai rujukan. Dan insya-Allah seperti mana yang dijanjikan, pada malam ni kita akan sambung ulang kaji kita ataupun perbahasan kita, perbincangan kita dalam bab hukum mat. Cuma malam ni kita takkan masuk lagi kepada mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil dan sebagainya secara detail. Kita akan masuk terlebih dahulu secara umum saja. Kita akan masuk terlebih dahulu apa itu mat, kemudian berapa harakat mat, huruf-huruf mat. Kemudian kita juga akan tengok beberapa orang kata tanda yang spesifik dalam Quran, yang dengan tanda tu menyebabkan dia asalnya hukum mat tapi dia tak jadi hukum mat sebab ada tanda tu. Tanda tu apa? Bila saya buat macam ni, maksudnya tanda dia ada tanda bulat tu lah. Sekejap lagi kita akan tengok perbahasan dia. Dan antara juga perbahasan kita pada malam ni adalah berkenaan dengan huruf lin. Dia sebab dalam hukum mat juga kita akan tengok sikit tentang huruf lin. Kemudian kita akan tengok perbezaan mat lin dan juga huruf lin, apa perbezaannya. Kemudian kita akan tengok juga berkenaan dengan mat tamkin, apa itu mat tamkin. Tapi perbincangan kita ataupun ulang kaji kita berkenaan dengan mat tamkin ni, dia takkan mendalam. Dalam buku ni dia mendalam. Dia bagi detail lah perbahasan ulama, qurra dan sebagainya. Tapi kita takkan tengok detail. Kita just akan ambil secara simple saja, supaya orang tahu secara umum apa itu yang dinamakan sebagai mat tamkin. Kira sekadar pengetahuan am saja untuk bagi orang yang tak tahu. Dan juga insya-Allah yang terakhir kita akan tengok kepada bab lafzul jalalah, iaitu lafaz Allah. Hari itu sebenarnya saya dah terang dah kepada tuan-tuan, para penonton sekalian, iaitu berkenaan dengan lafzul jalalah, yang mana dalam kalimah Allah alif, lam, ha. Tapi pasal apa bila kita sebut Allah, sebagai contoh kita takbiratul ihram dan sebagainya, Allah, pasal apa Allah tu kita panjang. Tapi kalau kita tengok dalam ejaan alif, lam, ha, tak ada alif dalam ejaan tu dekat Allah tu. Tapi pasal apa kita panjang? Malam ni kita akan dapat jawapan insya-Allah. Okey. Live kita anggaran kita akan buat setengah jam ke 40 minit saja. Jadi dengan bab-bab yang saya dah prepare ni, bab lain macam sebelum ni, bab-bab lain ni saya tak prepare sangat pun. Sebab benda tu kita duk main hukum dia. Tapi hukum mat ni kita nak kena prepare sikit. Macam kemarin kita agak sibuk sikit. Bukan sibuk apa, ada lah urusan kita. Jadi kita tak sempat nak prepare. Sebab tu semalam kelas ulang kaji kita tak ada. Tapi malam ni Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan, dipermudahkan, kita sambung kepada pembacaan kitab kita pada hukum-hukum mat. Yang ni saya baca sekadar untuk pengetahuan. Pengarang kita menyebut ada 14 jenis mat utama yang mana perlu diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran bagi memastikan tiada kesilapan dalam pemanjangan perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Dia kata dalam buku ni sebut ada 14 hukum mat, yang mana 14 hukum ni perlu dikuasai oleh semua orang yang nak baca Al-Quran. Perlu dikuasai dan perlu belajar lah. Perlu belajar. Saya sebut satu persatu. Dan ada setengah hukum ni
Contoh macam mat asli kalimi. Mat asli harfi ni yang pertama dan yang kedua. Mat asli kalimi dengan mat asli harfi ni dia tak disebut dalam kitab tajwid lain yang macam kitab-kitab lain saya pernah tunjuk sebelum ni. Dia tak disebut secara ni lah sebagai topik yang besar. Sebab dia mat asli harfi, mat asli kalimi dengan mat asli harfi ni sebenarnya dia nampak macam mat asli yang biasa sahaja. Kalau kita tak ambil tahu pun naknya kita dah boleh baca dah. Kemudian yang ketiga, yang tadi yang pertama dengan yang kedua tu, mat asli kalimi, mat asli harfi. Yang ketiga adalah mat iwad. Yang keempat adalah mat silah sughra. Kemudian yang kelima, mat wajib muttasil. Yang keenam, mat jaiz munfasil. Ni mat wajib dengan mat jaiz munfasil ni kerap orang duk tanya kat saya. Ni macam mana nak cam ni? Macam mana nak cam mat jaiz munfasil? Macam mana nak cam mat wajib muttasil ni? Yang ni orang kerap duk tanya. Hukum ni insya-Allah kalau kita mengaji lama-lama kita akan nampak dia taklah susah pun. Dia berbeza dia. Hukum tu berlaku dalam satu perkataan ataupun dua perkataan. Satu kalimah ataupun dua kalimah. Tu sahaja. Kemudian kita akan tengok juga yang ketujuh, iaitu mat silah kubra. Yang tadi kita dah sebut mat silah sughra. Dia ada juga mat silah kubra. Kemudian adanya mat badal. Kemudian adanya mat arid li sukun. Ni kita selalu jumpa. Kemudian adanya mat lin. Mat lin ni kita akan tahulah apa beza mat lin dengan huruf lin. Kita duk sebut huruf lin, mat lin, huruf lin, mat lin. Kita tak tahu apa dia beza mat lin dengan huruf lin. Nanti kita akan tengok. Kemudian adanya mat lazim kalimi musaqqal. Kemudian adanya mat lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian adanya mat lazim harfi musaqqal. Dan yang terakhir, mat lazim harfi mukhaffaf. Yang ni insya-Allah kita akan berpandukan kitab ni. Kita akan lalu satu persatu berkaitan dengan hukum ni. Dia sebenarnya ada kitab lain yang lebih ringkas. Ada kitab lain yang lebih ringkas untuk rujukan kita. Tapi cuma sekarang ni kita akan boleh kita nak maklumat yang tambahan lah. Bukan tak mau nak mengaji ringkas ni. Boleh. Tapi cuma kitab ni sebab saya mengaji secara berguru berhadapan. Jadi manfaat dia lebih banyak lah. Dan ada info-info yang selama ni orang yang tak tahu. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab ni satu persatu, orang dapat tahulah. Macam sebelum ni pun kita dah bahaskan secara detail juga beberapa perkara tu. Yang saya percaya sebelum ni orang tak tahu. Lepas bila kita dah terang tu, orang akan tahulah satu knowledge baru lah. Kan? Okey. Kita sambung pembacaan kitab kita. Disimpulkan nama-nama mat itu kepada 14 jenis mat sahaja, seperti yang terdapat dalam jadual di atas. Jadual ni dalam buku ni lah dia ada jadual tajuk tu lah 14 hukum mat tu. Kerana ia merupakan asas kepada perbahasan mat-mat yang lain dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 14 jenis mat ini merupakan asas yang mesti diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran dalam memastikan hukum-hukum mat dan kadar harakat setiap perkataan yang mereka jumpa dalam Al-Quran. Maksudnya, kalau nak baca Al-Quran, nak tahu kaedah bacaan yang betul, nak tahu harakat yang betul, kena tahulah hukum-hukum ni. Kemudian, di dalam bab ini, kesemua perbincangan tentang jenis-jenis mat beserta perkara yang berkaitan dengannya akan dihuraikan satu persatu yang akan meliputi. Maksudnya kita akan hurai di antaranya pengarang ni kata nama-nama mat, nama-nama hukum mat tu. Pengertian dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, contoh kita masuk tentang hukum tu. Kita akan tahulah apa maksud mat tu sendiri, mat asli tu apa. Suara tak dengar. Saya pakai mic ni, tak dengar Ustaz? Yang lain clear tak? Saya dah masukkan mic ni. Yang lain macam mana? Ada 14 orang duk tengok ni. Clear tak? Cubaan suara. Saya dah masukkan mic. Ada yang lain yang duk tengok tu boleh bagi respon tak? Dengar tak suara? Sebab Ustaz Roslan kita kata tak dengar bunyi. Dengar Ustaz? Macam mana? Audio dengar tak? Kepada yang tengah menonton ni. Ustaz Roslan kata suara tak dengar. Saya pakai mic ni.
Tu Ustaz Mi duk tengok tu, dengar tak Ustaz Mi bunyi? Dengar tak bunyi? Oh, tak ada orang bagi respon tu dah. Saya anggap bunyi lah kot sebab selalu duk pakai mic ni bunyi je. Ustaz Roslan cuba naikkan volume Ustaz Roslan tu. Kotlah volume tak naik tu. Okey, kita sambung. Okey, yang pertama kita akan masuk kepada pengertian mat tu sendiri. Okey. Oh, tadi saya baca tak habis tadi. Dalam pembahasan buku ni, kita akan bahaskan nama mat, pengertian dari segi bahasa, kemudian sebab berlaku mat. Sebab apa hukum mat tu terjadi, kemudian kadar harokat bagi setiap hukum mat tu, contoh-contoh hukum mat kita akan tengok, simbol-simbol, kemudian sebab apa dinamakan dengan hukum tu, kemudian perkara yang dikecualikan, perkara yang digolongkan dan lain lagi. Okey, kita sambung, kita masuk. Okey, clear no? Arau clear. Cikgu Mahiran, terima kasih cikgu. Clear no? Sebab tadi Ustaz Roslan kata tak clear, tak dengar. Kalau ramai kata clear tu clear, insya-Allah. Ustaz Roslan cuba naik volume. Tak on volume kot tu sebab saya pakai mic ni. Okey. Pengertian mat. Mat dari segi bahasa bermaksud menambah ataupun memanjangkan. Okey, bila orang akan tanya pada kita hukum mat, kita mengaji hukum mat. Mat tu apa dia? Mat tu maksud dia memanjangkan lah. Hukum ni perlu ada panjang lah dalam dia. Dari segi istilah pula, mat bermaksud memanjangkan suara pada huruf-huruf mat ataupun huruf-huruf lin. Okey, dari segi istilah, mat ni bermaksud kita memanjangkan sebutan suara. Contohnya ma, la, mu. Itulah yang dikatakan dengan memanjangkan suara. Simple saja. Ni kita baca. Ni step kita lah. Step kita dah kita baca kitab kena baca lah. Nak terang cara mudah boleh. Tapi insya-Allah lepas ni kita akan hasilkan video-video pendek. Cuma ni dah dalam tempoh PKP ni kita mengajilah cara berkitab sikit kan. Okey. Sesuatu pemanjangan itu berlaku kerana adanya di dalam sesuatu perkataan atau ayat huruf-huruf mat ataupun huruf-huruf lin. Macam mana dia kata? Sesuatu pemanjangan tu berlaku kerana adanya dalam sesuatu perkataan atau ayat huruf-huruf mat ataupun huruf-huruf lin. Maksudnya berlakunya pemanjangan ayat dan sebagainya. Berlakunya pemanjangan ayat tu disebabkan yang pertama sebab adanya hukum huruf mat, iaitu alif, waw dan ya ni kita akan bahas lagi, dan juga huruf lin. Okey. Huruf-huruf mat. Okey, huruf-huruf mat ada apa? Huruf-huruf mat ni semua saya yakin dah tahu dah. Huruf mat ni ada 3. Awi, alif, waw dan ya. Saya ulang, bagi yang buat catatan, huruf mat ni ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Awi, singkatan dia awi. Okey, ingat. Huruf alif sebelum dia mestilah berbaris atas ataupun fathah. Contohnya mim alif ma, lam alif la, ka alif ka. Yang itulah contoh huruf alif. Kemudian waw, mim waw mu. Huruf waw sebelumnya mestilah berbaris depan. Mu, ku, lu. Kemudian ya. Huruf ya sebelum dia mestilah berbaris bawah. Contohnya mi, li, ni. Yang tu semua adalah contoh bagi huruf mat. Kemudian kan tadi pengarang tu sebut hukum mat ni, hukum yang mana kena panjang ni, dia berlaku disebabkan 2 sebab. Yang pertama disebabkan huruf mat, yang kedua huruf lin. Okey. Sekarang ni kita nak tahu huruf lin tu apa dia? Huruf lin ni ada 2. Huruf lin ada 2. Huruf lin ada 2 iaitu waw dengan ya. Huruf lin ada 2 iaitu waw dan ya. Sebelum huruf waw dengan ya ni berbaris atas. Berbaris atas. Contohnya kita baca khauf wa amanahum min khauf. Khauf, nampak?
Waw tu tanda sukun. Sebelum waw tu huruf kha. Kha tu berbaris atas. Yang tu contoh bagi huruf lin. Kemudian contohnya Rabba hadzal bait. Bait. Nampak ya tu? Ya tu ada tanda sukun. Sebelumnya huruf ba. Ba tu berbaris fathah ataupun berbaris atas. Sebab tu dia bunyinya bait. Nanti kita akan kenal secara terperinci cara bacaan huruf lin ni, hukum mad lin dan sebagainya. Okey. Jelas no? Kira yang ni senang lah. Huruf mad, kalau orang tanya huruf mad ada berapa? Huruf mad ada 3. Alif, waw, ya. Nak hafal lagu mana? Hafal dia awi. Lepas tu nak kenal dia sebelum alif berbaris atas, sebelum waw berbaris depan, sebelum ya berbaris bawah. Tu sahaja cara nak kenal. Kemudian bila orang tanya kat kita, huruf lin macam mana? Ada berapa? Huruf lin ni ada 2. Waw dengan ya sahaja. Dan sebelum waw dengan ya ni berbaris atas. Berbaris atas. Okey, kita sambung pembacaan. Daripada huruf-huruf mad dan lin ini, lahir bacaan-bacaan panjang dalam Al-Quran dengan jenis, hukum dan panjang yang berbagai-bagai. Pengarang ni kata, disebabkan 2 ni. Disebabkan yang pertama huruf mad, yang kedua huruf lin. Disebabkan 2 ni, berlakulah macam-macam jenis hukum dan juga panjang dalam Al-Quran yang berbeza-beza. Kemudian, ada di antara mad itu lahir kerana bersebab, iaitu mad far'i. Yakni mad far'i ni yang itulah pecahan banyak-banyak tu. Mad arid li sukun, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil dan sebagainya. Yang tu yang kata dia lahir bersebab. Bersebab kerana apa? Tunggu, kita akan tengok sekejap lagi. Kita tak mahu cerita semua detail. Okay. Dan ada yang terbentuk tanpa sebab, iaitu mad asli. Mad asli ni dia terjadi tanpa sebab lah. Syarat dia macam tadilah. Sebelum alif ada baris atas, sebelum waw baris depan, sebelum ya baris bawah. Yang tu sahaja. Dia maksudnya dia tak ada benda mendatang yang menyebabkan terjadinya hukum tu. Saya ulang. Kalau macam mad asli ni, dia terjadi secara asli sebab apa? Dia tak ada benda mendatang yang menyebabkan jadinya hukum tu. Tu sahaja. Perlu dijelaskan di sini bahawa terdapat perbezaan di antara huruf lin dan mad lin. Ni dia mula nak bahas dah. Dia ada perbezaan di antara huruf lin dan mad lin. Kita tengok mad lin dulu. Mad lin ni apa dia? Okey, tadi kita dah sebut huruf lin ni ada 2, iaitu waw dengan ya. Sebelumnya berbaris atas. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang tanya, huruf lin ni ada berapa? Huruf lin ni ada 2, iaitu huruf waw dengan ya. Sebelumnya berbaris atas. Tu huruf lin. Okey. Kita tengok. Kita dah tahu huruf lin. Okey, sekarang kita nak tahu mad lin. Mad lin adalah sesuatu yang mana dipanjangkan kerana waqaf. Yakni waqaf dia apa dia? Ketika nak berhenti bacaan lah. Mad lin ni kita panjang disebabkan kita nak berhenti. Kita nak berhenti dalam Al-Quran. Sedangkan pada keadaan wasal, ni kita sambung baca buku ni. Sedangkan pada keadaan wasal, yakni dalam keadaan kita nak sambung bacaan, ia kekal dinamakan sebagai huruf lin sahaja tanpa dipanjangkan. Jadi senang kata, guru saya Ustaz Helmi kata, huruf lin ni apa dia? Huruf lin ni bila mana sebelum waw dengan ya berbaris atas kan tadi kita kata, dan dia berbaris atas. Dia ni berlaku di tengah ayat. Ni yang dipanggil sebagai huruf lin. Huruf lin. Tapi bila kita sebut mad lin ni bila mana huruf lin tadi tu, yang waw dengan ya sebelumnya berbaris atas tu, dan dia terjadi di hujung ayat. Kita nak berhenti. Kita nak berhenti kat situ. Yang itulah yang dinamakan sebagai huruf lin. Mad lin. Saya ulang. Mad lin ni bila mana huruf waw dengan ya tadi, yang dinamakan huruf lin tu, sebelum huruf waw dengan ya tu berbaris atas. Dan kita nak berhentikan bacaan dia kat situ. Yang itulah yang dinamakan sebagai mad lin. Dan bila mana berlaku mad lin ni, dia ada kadar panjang dia yang tersendirilah.
Dan dia ada kadar panjang dia yang tersendiri dalam mat lin ni. Kita akan tengok nanti. Kemudian, yang tu clear nah. Mat lin dengan huruf lin kita boleh beza nah. Clear? Okey. Kalau ada tak faham boleh tanya direct. Siapa dia? Din HQ. Terima kasih menonton nah Ustaz Din HQ Kelantan kita. Macam mana COVID ni tak boleh keluar mana nah Ustaz Din? Okey. Kita sambung pembacaan kitab kita. Begitu juga perbezaan antara huruf mat dan jenis mat, di mana huruf mat tidak terikat dengan sebarang nama dan ia adalah mat secara am, tetapi jenis mat ianya mempunyai nama-nama yang berlainan, sebab-sebab pemanjangan, hukum dan kadar harakat yang berbeza. Okey, pengarang kita nak habang apa? Yang tadi tu kita tak bahas secara detail sebenarnya, macam tadi dia sebut tentang huruf lin dengan mat lin. Dia tak bahas secara detail, dia tak sebut lagi harakat berapa dan sebagainya. Dia cuma nak kita bezakan huruf lin dengan mat lin. Sekarang ni dia nak kita beza antara huruf mat dengan jenis mat. Okey, huruf mat yang kita sebut tadi itulah alif, waw dan ya. Dan sebelum dia ada baris-baris tu kan. Tapi hukum mat ni yang pecah banyak tu. Yang pecah banyak segala mat badal, segala mat wajib, segala mat jaih dan sebagainya tu. Yang tu yang akan kita tengok nanti. Okey, kita selesai dah. Habislah satu muka surat nota saya. Nota simple lah ni untuk abang nak mengajar kan. Okey, kita sambung. Kita masuk kepada mat asli. Kita masuk kepada hukum mat asli. Mat asli ataupun juga dipanggil sebagai mat tabi'i. Dia ada dua nama lah. Tapi kita pakai mat asli dah lah. Tak duduk pening-pening lah. Kita mengaji ni bukan nak pening. Kita mengaji pun bukan nak jawab exam. Kita mengaji, kita nak tahu, kita nak baca dalam Quran. Cuma ni ulang kaji. Siapa dah tahu, untunglah. Yang tak tahu dapat ilmu baru. Okey, pengertian mat asli ataupun mat tabi'i ni. Mat asli dari segi bahasa bermaksud mat yang asal. Yang asal. Manakala tabi'i pula bermaksud mat yang semula jadi. Tabi'i itu maksud dia tabi'i semula jadi lah. Daripada segi istilah, mat asli atau mat tabi'i bermaksud sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab. Sama ada hamzah ataupun sukun. Dia kata kat sini, mat asli ni apa? Mat asli ni dia jadi secara semula jadi dan dia tidak terikat sama ada dengan hamzah ataupun dengan sukun. Sebab apa dia kata tak terikat dengan hamzah? Sebab nanti kita akan belajar segala hukum mat jaiz, mat wajib. Yang mana hukum-hukum tu dia jadi bila mana huruf dalam hukum tu dia bertemu dengan hamzah. Sebab bila dia bertemu dengan hamzah tu lah dia kena panjang 4 harakat, dia kena panjang 5 harakat. Tapi dalam hukum mat asli ni dia tak bertemu dengan hamzah. Jadi dia tak perlu dipanjangkan sehingga 4 ataupun 5 harakat. Sebab itulah dia dikatakan asli. Dia tak bergantung pada yang lain untuk menjadikan hukum dia. Dia sedia ada memang macam tu. Dia memang semula jadi macam tu. Clear? Okey. Pemanjangan yang dimaksudkan di sini ialah pemanjangan pada huruf alif apabila ia didahului oleh baris fathah. Yang ni kita dah tengok tadi dah. Kita dah sebut dah tadi alif waw ya sebelumnya baris atas. Wow, apa semua tu kan. Tak penting. Saya tak mau baca ini. Ulang-ulang. Pemanjangan pada huruf-huruf ini ada secara tabi'i, yakni semula jadi dengan kadar 2 harakat. Maksudnya bila mana berlakunya hukum mat asli. Contohnya mim bertemu dengan alif. Ma, qala, wala, la. 2 harakat. Ini adalah hukum mat asli. Selagi ia tidak bertemu dengan mana-mana satu sebab yang terdiri daripada hamzah ataupun sukun. Okey, tak penting. Poin ni tak penting. Kira poin yang penting dan simple yang kita kena tahu, mat asli ni
dia jadi apabila yang tadilah, sebelum alif ada baris atas, sebelum waw ada baris depan, sebelum ya ada baris bawah, dan dia kena panjang 2 harakat. Tu sahaja poin penting yang kita kena tahu. Kita tak duduk serabut kepala nak tahu dia temu hamzah ke tak temu hamzah, tak payah. Yang nu kita kena prepare untuk segala mat far'i yang kita akan belajar nanti. Okey. Kemudian yang dimaksudkan ni. Okey. Perhatian, dia ni pengarang ni sebut yang dimaksudkan dengan satu harakat itu adalah kadar menggenggam anak jari atau melepaskannya. Manakala 2 harakat pula adalah kadar menggenggam atau melepas 2 anak jari dengan cara yang sederhana, tidak terlalu cepat atau terlalu perlahan. Senang kata sekarang pengarang kita nak cerita apa ni? Dia nak cerita apa ni sekarang ni? Ayat dia panjang lagi ni. Tapi saya buat kesimpulan, dia cuma nak ajak macam mana kita nak tahu panjang 2 harakat tu, nak kira lagu mana 2 harakat. Kira dia lagu ni lah, buat keluar jari. Qala. Nampak? Ni 2 harakat ni. 1, 2. Nampak? Qala. Wala. Nampak? Tu jadilah 2 harakat. Begitulah dalam hukum lain yang nanti akan ada 4 harakat, yang ada 5 harakat. Maka contoh kalau kata 5 harakat kena buat keluar 5 jari. Tu waktu lah dia nak ajak cara nak tahu panjang saja. Okey, tapi pengarang kita sambung, kita baca. Pengarang kita nak habaq apa lagi? Oleh itu, jika sesuatu perkataan itu dibaca 6 harakat seperti perkataan ad-dallin pada surah Al-Fatihah tu contohnya, ia bolehlah disamakan dengan kadar menggenggam atau melepaskan 6 anak jari. Tu macam saya kata tadilah, kalau hukum 6 harakat kena lepas 6 jari lah. Kemudian pengarang kita kata apa lagi? Bagaimanapun, ni ada bagaimanapun, kadar 2 harakat itu berbeza tentang kadar kelajuannya. Maksudnya, lain tempo bacaan kita, lainlah 2 harakat tu. Macamlah kita baca Al-Fatihah dalam semayang pun. Tu imam kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tempo tu imam lagu ni. Maka, tempo kita nak amin, amin, amin. Sebab tu kadang-kadang dia memang ada pendapat, ada pendapat yang kata A tu boleh panjang, ada pendapat kata A tu hanya 2 harakat. Okey, kalau kata kita ambil pendapat A tu 2 harakat, katakan amin, kita kena 2 harakat macam mana bacaan tu imam tu lah. Tapi kalau macam tarawih tu imam akan baca dengan bacaan hadar, contohnya bacaan laju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tempo tu imam lagu ni. Kita punya amin pun kena amin. Kena cepat lah. Tu orang kata, sebelum kita nak petikai satu benda tu, kita kena tahu dulu. Ni kadang-kadang saya biasa pergi satu masjid ni, wallahualam lah, dia mengaji dengan tok guru mana. Tak apalah. Tu imam dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam dia baca lagu tu. Style-style qari lama, imam-imam lama. Tapi kita layan bacaan macam tu. Kan? Mata amin. Waladdallin. Amin. Amin. Jadi pendek lagu tu saja. Padahal dia kena sesuaikan dengan ni lah. Dengan tempo imam tu. Waktu tu kena clear lah bab ni. Kadang yang tu macam cacat sikit. Cacat sikit lah kan. Okey. Kita sambung ni. Bagaimanapun kadar 2 harakat itu berbeza tentang kadar kelajuannya bergantung kepada tahap pembacaan seseorang. Sama ada dia baca tartil. Yang ni, itu awal kitab ni. Saya lupa nak sebut tentang level ataupun nak kata volume kelajuan, speed bacaan Al-Quran ni lah. Speed bacaan Al-Quran ni ada speed laju, ada speed sederhana, ada speed slow. Dia ada antara nama dia tartil,
tahqiq, tadwir ataupun hadar. Dia ada empat ni. Tapi saya lupa yang paling tinggi tahqiq kot ke tartil dah paling tinggi, saya lupa. Tahqiq ke tartil paling tinggi? Tartil ni paling slow. Tartil paling slow. Kemudian bawah dia tahqiq. Tapi kira yang paling laju ni hadar lah. Dan bacaan hadar ni digalakkan dalam solat tarawih. Contohnya solat yang kita banyak rakaat kan. Maksudnya kita nak tahu 2 harakat tu macam mana. Contoh kita nak berkeluar jari kita. Nak tahu kelajuan jari kita ni, kita kena tengok level bacaan tu imam ataupun level bacaan kita lah. Kalau kita baca sendiri, tu kita clear. Malah ni pengarang kita sebut ni, bukan kita sebut sendiri. Dan Ustaz Helmi pun sebut pada kami macam tu juga. Bagi seseorang yang membaca secara hadar, yakni laju, kadar mat asli bagi bacaannya mestilah pada kadar yang seragam sesuai dengan kelajuannya. Ni pengarang ni sebut, macam saya dah terang tadi, saya baca balik saja. Kalau pengarang ni kata, kalau kita dah baca dengan speed hadar bacaan laju, 2 harakat kita pun kena laju lah. Kita kena berkeluar jari kita cepat lah. Kalau kita dah baca tempo slow, 2 harakat kita pun slow lah. Warattilil Qur'ana tartila. Terima kasih Ustaz Yazlin. Bagi seseorang yang membaca dengan tartil, yakni perlahan ataupun tahqiq. Tahqiq ni paling pelan. Tahqiq ni lebih perlahan. Kadar 2 harakat bagi bacaannya adalah lebih perlahan dari 2 harakat bagi bacaan hadar. Ni pengarang kita abang. Dah kalau kita ni baca dengan tempo tartil. Tartil ni dia macam standard, tak silap saya. Dia slow tapi tak ada lah slow macam lembak ni. Dia lembak betul ni tahqiq ni. Slow sungguh. Yang tu tahqiq. Kalau kita dah baca cara tahqiq, kena 2 harakat dia pun keluar lagu ni. Nampak? Dia macam slow. Lagu tu. Kalau hadar dia 2 harakat cepat. Dia macam tu. Malam ni kita clear bab macam mana nak tahu cara nak melafazkan kadar harakat betul. Okey. Dinamakan asli ataupun tabi'i. Ada berapa minit lagi? Dah lebih masa ni. Tak apa, kita perhabis. Kita perhabis sikit lagi. Dinamakan asli atau tabi'i. Asli bermaksud asal kerana kadar 2 harakat adalah sekurang-kurang kadar pemanjangan. Yang ni macam, okey, tak apa, kita baca lah. Sedangkan 1 harakat tidak dikira sebagai bacaan yang panjang. Begitu juga jika lebih dari 2 harakat, ia sudah melebihi pemanjangan yang asal. Sebaliknya, ni dia sebut, mat far'i adalah suatu yang bergantung kepada sesuatu sebab untuk berlakunya pemanjangan, sama ada disebabkan oleh kewujudan hamzah atau kehadiran sukun. Maka kerana itulah dibahagikan mat itu kepada 2, iaitu mat yang bersebab, iaitu mat far'i, dan mat yang tanpa sebab, iaitu mat asli. Okey, saya terlepas sikit tadi bahagian muqaddimah hukum mat ni. Hukum mat ni dia ada 2. Yang pertama yang kita tengah bahas malam ni, iaitu berkenaan dengan mat asli. Yang kedua, mat far'i. Mat far'i ni mat cabang. Mat cabang ni lah yang adanya hukum panjang 4, 5 harakat, 6 harakat, segala mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil dan sebagainya. Yang tu tergolong dalam mat far'i. Dan mat-mat tu dia berlaku sama ada, dan mat far'i lah. Mat far'i ni dia berlaku disebabkan hamzah ataupun sukun. Yang tu saya terlepas point tadi. Orang duk heran lah. Mat far'i tu mat far'i ni cabang mat asli ke lagu mana? Ni kita nak perclear. Mat far'i ni dia pecahan. Dia macam ni. Okey, ni hukum mat. Hukum mat ni ada 2 cabang. Mat asli, mat far'i. Kita nak clear yang tu. Okey, hukum mat ni hukum mat. Okey, hukum mat ni ada 2. Mat asli yang malam ni kita tengah bahas ni, mat asli yang 3 huruf tu lah, alif, waw dan ya tu. Yang kedua, mat far'i. Mat far'i ni kita tak bahas lagi. Mat far'i ni dia banyak pecahan yang kita akan bahaskan satu persatu dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Okey, setakat tu macam mana pakat faham lah. Tu terima kasih Ustaz Yazlin. Tartil sederhana, tak slow, tak laju. Ya, betul Ustaz Yazlin. Tartil ni dia elok-elok, dia sedang-sedang. Nanti kita akan rakam bacaan tartil Ustaz Yazlin, insya-Allah. Kemudian okey, saya duk plan nak masuk kepada bagaimana ada tanda bulat
bulat condong, kemudian mat tamkin, kemudian harful jalalah. Tapi saya rasa masa pun dah lebih. Tadi kita mula live pun pada jam 9.10 awal sikit. Jadi kita tak mau live kita terlalu lama, cukuplah setengah jam. Mengaji buat apa banyak-banyak. Mengaji buat apa banyak-banyak. Kita ni banyak masa lagi insya-Allah. Banyak masa lagi insya-Allah kalau Allah Taala panjangkan umur kita. Jadi insya-Allah sekadar penutup ni, kira malam ni memang kita baca ni panjang. Dah baca kitab, dia bunyi panjang dah sikit. Tapi secara kesimpulan, yang naknya kita mengaji malam ni mat asli saja. Kita mengaji malam ni mat asli saja. 3 huruf tu. Alif, waw dengan ya. Sebelum alif baris fathah, sebelum waw baris depan, sebelum ya berbaris bawah. Tu saja. Kemudian tadi kita ada sentuh sikit tentang huruf lin dengan mat lin. Apa beza huruf lin dan mat lin? Kita dah sebut tadi. Huruf lin ni huruf waw dengan ya, sebelumnya berbaris atas. Mat lin ni apa dia? Mat lin, apabila huruf lin tadi kita nak berhentikan dia dalam bacaan. Maksudnya dia duduk kat ujung ayat lah, senang kata. Yang bila duduk kat ujung ayat, bila kita nak berhenti bacaan, yang tu nama dia mat lin. Tapi kalau dia duduk tengah ayat, dia bunyi macam kita tengah duduk baca kat tengah, minal khawfi wal, contoh apa dia, minal mautil ladzi, minal mautil ladzi, tu duduk tengah ayat tu. Yang tu dipanggil huruf lin. Tapi kalau kita contoh kita baca wa amanahum min khawf, yang tu mat lin tu. Tapi pendetailannya, penelitian dia, terperinci dia pada sesi ulang kaji dan kelas kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada sebarang kekurangan, mohon boleh bagi feedback pada saya, WhatsApp dan sebagainya. Sebab kita hanya syarah berdasarkan apa yang kita mengaji dan apa yang kita sebab ulang kaji. Kalau ada kekurangan, minta tegur. Macam biasa, kalau siapa nak mengaji Quran, boleh WhatsApp kita dan sebagainya. Setakat mana termampu, kita akan tegur insya-Allah. Setakat mana termampu. Sebab ada setengah hukum tu kita pun bukan lakar sangat. Tapi setakat mana kita ada, kita share lah. Tak silap kata, Sufyan Thauri kan ulama mana dah. Kalau nak tunggu sempurna, siapa aja sempurna dalam dunia ni kan. Syaitan suka kat perkataan tu, aku tak sempurna. Syaitan suka sebab apa? Manusia tak buat kerja amal makruh nahi munkar lah. Contoh dalam kes ni, ilmu Quran. Nak tunggu sempurna habis baru nak mengajar Quran. Lalas siapa nak boleh mengajar kan? Jadi takat mana kita ada, kita share lah. Tapi insyaAllah lah, kita pun mengaji juga. Ni Ustaz Yazlin kita mengaji, Ustaz Muhammad Suhail kita pun mengaji insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Malam ni kita tak baca Quran sebagai penutup. Kita tak mau lama-lama, setengah jam sudah lah. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.